dan akhirnya kita menjadi warga negara yang paling berkuasa, yang paling bertenaga, yang paling mampu mengubah kedudukan diri kita dan kedudukan keluarga menjadi orang yang lebih bahagia, menjadi warga kerja ataupun menjadi warga Malaysia, warga negara, supaya kita tidak kecundang di negara sendiri. Jangan sampai kita kata ayam mati dikepuk padi, jangan sampai itik tak boleh berenang di air. Itu pun yang kita kata kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu siapa yang memegang memilih agama sebagai prinsip hidup, insya-Allah kita akan kuat, kerana bantuan dari Allah sangat dekat kepada yang memegang agama dan sayang agama, insya-Allah. Jadi sekali lagi kita panjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana kita diberi kesempatan berjumpa. Tak kira kita pakai parti apa, tak kira kita pakai warna apa, kerana hidup tidak menentukan ataupun warna-warna itu tidak menentukan. Kalau kita belum pasti jadi warga negara yang benar-benar berjaya, warga negara yang cinta negara, dan paling utama warga negara yang paling cinta dengan Allah. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah. Sebab bukan orang politik, tapi bila tengok bendera tu rasa jugalah. Sebab masa nak dara makin pergi menikah, bawa salah seorang pembawa bendera. Itu contoh. Kerana nampak kita ragut sikit, jadi dipilih untuk bawa bendera masa pembarisan Hari Kebangsaan. Jadi terimbau balik kisah silam. Tak terfikir pula ada tudung. Kreatifnya orang yang membuat, mudah-mudahan niatnya untuk menyemarakkan rasa cinta. Jadi kita panjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi dengan alhamdulillah, kerana kita dipilih sekali lagi, walaupun cutinya kata cuti panjang, tapi kita memanjangkan semangat kita untuk terus menjadi hamba Allah, menggali ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini paling banyak mendekatkan kita kepada Allah, dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita angkatkan pujian pada junjungan besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana dengan bimbingan dan tuntunan baginda kita masih tetap menjadi pengikut Rasulullah dan hamba Allah yang benar-benar diredai Allah, insya-Allah. Dan terima kasih juga pada Teh dan juga komiti, kerana hari cuti dia tak cuti. Kerana dah banyak cuti, betul? Pada Umi, kalaupun cuti di mana pun, kalau kita masih ada ruang untuk bekerja, kerjalah. Kerana kita tak tahu entah ini Isnin terakhir kita mana tahu, betul? Umi pegang prinsip begitu. Kalau nak buat kerja baik, maka buatlah cepat-cepat. Kerana kita tidak boleh berjanji dengan umur, dan tidak boleh berjanji dengan kesihatan. Paginya sehat belum tentu tengah harinya sehat. Maka kalau kita kata nak pergi kuliah, jangan tunggu-tunggu. Ataupun nak baca Quran, nak khatam Quran, tak payah tunggu-tunggu. Sebab yang baik itu harus dicepatkan. Okay? Orang Melayu pakai masa nak kahwin je. Nak bina masjid, mesti cepat. Cepat-cepat pun masalah juga, betul? Jadi sebab sekarang ni sudah jadi sampai 11 minit satu perceraian berlaku. Masa dulu ada kata dalam masa 15 minit satu perceraian. Sekarang dah jadi 11 minit satu perceraian. Maknanya banyak ke sikit? Banyak. Dan yang banyak berlaku ialah 5 tahun ke bawah, ataupun usia 5 tahun, 10 tahun. Maknanya pasangan-pasangan muda. Walaupun ada juga pasangan yang tua-tuanya juga, yang dah 70, yang 30 tahun kahwin, 20 tahun kahwin pun ada. Itu pada mereka yang menyimpan cerita seorang-seorang, akhirnya tak tersimpan lagi, baru cerita dengan kaunselor. Ini sebahagian daripada maklumat kaunselor lah. Jadi kita terus kepada tajuk. Kalau ada soalan apa-apa, tolong angkat tangan. Okay? Jadi tajuk yang kita bekalkan hari ini ialah apa itu redha dan apa itu pasrah. Redha atau pasrah. Ada yang menarik tu, belum habis cerita. Habis tak ceritanya? Habis cerita dengan orang belakang. Nampak macam belum habis. Okay, tak apa. Kita simpan dulu ceritanya. Kalau tidak sambung je, no problem. Betul? Maka kita melihat apa yang kita katakan redha. Kalau pesan Rasulullah, redha Allah ada dalam redha ibu bapa. Betul? Seorang isteri yang solehah redanya pada suami. Dapat redha Allah, dapat redha Rasulullah, taat buat perintah rukun Islam yang kelima, 5 rukun Islam dan juga 6 rukun iman. Pilihlah pintu mana yang kamu
suka untuk masuk syurga. Tapi impian kita masuk mana? Syurga Firdaus semua. Kita sudah melalui atau kita kata melintasi, mengulang saja sebagai ulang kaji. Kita katakan ma'al hijrah sudah, kita masih dalam bulan Muharram ya, sudah 16 hari dan kita sudah pasti didorong untuk puasa daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Itu yang terbaik. Tapi yang kalau ustaz pilih kata apa, kalaulah tak boleh. Kalau boleh kuliah-kuliah yang dah lama datang ni tak ada, tak boleh, boleh je. 1 Muharram, 2 Muharram sampai 10 Muharram. Tapi sebab ada kelonggaran, kau tak boleh juga buatlah 9 dengan 10, betul? Ataupun terbaiknya 9, 10, 11. Tapi yang terbaiknya 1 sampai 10. Jadi nak yang baik yang mana? Kita nak yang sikit lah, betul? Walaupun kalau duit nak banyak, betul dah? Jadi kalau bekerja itu perintah siapa? Perintah Allah, ya Rabbi. Puasa itu perintah siapa? Perintah Allah juga, betul? Makanya mana lebih berat? Mana lebih besar? Mana lebih seronok? Ini yang kita kata. Kalau perintah bekerja, mesti kerja, hidup mesti kerja. Mana boleh tak kerja? Kalau hidup mesti kerja, maka dia sampai ke pejabat, kerjanya mesti sungguh-sungguh, betul? Jadi kerja sungguh-sungguh, itu kerja kerana, betul? Kerja kerana Allah, kerana gaji. Kerja kerana nafkah. Maka kalau seorang muslimat atau seorang mukmin atau seorang orang Islam, dia bekerja kerana Allah, betul? Jadi kalau perintah bekerja itu wajib ke tidak? Wajib. Maka perintah puasa, solat wajib ke tidak? Maka wajibnya itu besar. Jadi kalau sebut solat, berat ke ringan? Berat. Kalau sebut kerja, berat juga. Ya Allah, mana yang ringannya? Okey. Kalau sebut makan, makan wajib, betul? Wajib ke sunat? Wajib. Jadi maknanya antara solat dan makan wajibnya sama ke tak? Sama ke tak? Sama. Betul? Maka yang mana yang lebih ringan? Makanlah dulu. Dah hidang dah. Nabi cakap, siap keluar hadis. Makan dulu kalau dah terhidang. Oh, hebat. Betul? Jadi maknanya kita nak ambil, jangan tinggalkan. Kalau nak makan ringan, kalau nak pergi kerja ringan, nak pergi ibadah susah, nak pergi masjid susah, nak puasa walaupun puasanya sunat, walaupun setahun sekali je pun, betul? Jangan gambarkan bila kita kata walaupun bukan wajib, tapi itu perintah Allah kan? Nak perseruan Rasulullah, mintalah, rayakanlah tahun baru kita walaupun tak ada countdown. Tak ada orang pesta di dataran merdeka, betul? Jadi kita kekuatan yang nak dibangun. Kalau makan wajib, kerja wajib, solatnya wajib, bahagia juga lah. Nak pergi kerja tip-top, pakai, betul? Tak ada pakai baju kain, baju kelawar ke apa ke tak? Tapi nak solat pakai baju apa? Itulah masalah kita. Ada kasta-kasta. Kita rasa jumpa Allah tak kisah pakai apa pun. Tapi nak pejabat, ini baju kerja, ini baju korporat, ini baju. Itu mentaliti. Bila kita nak ubah. Saya nak cantik juga masa solat. Saya nak cantik juga pergi masjid, pergi surau. Betul? Sebab pergi kerja dengan pergi masjid sama je. Ini kekuatan. Jangan kata, saya solat pakai apa, betapa. Tapi nak keluar, kau tak tip-top tak keluar. Nampak? Kita ada beza-beza. Walaupun Tuhannya sama. Maka kekuatan kita ulang gaji sikit tentang Muharram. Apa ada di 10 Muharram? Puasa. Apa ada lagi 10 Muharram? Kenapa 10 Muharram penting? Kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Cakaplah bagi dengar. Dia berbisik dalam telinga, mana dengar? Apa sebab orang Yahudi puasa bulan 10 Muharram? Mengenang peristiwa Nabi Musa masa bila? Masa selamat dari kejaran Firaun, betul? Nabi Musa itu termasuk dalam senarai mana? Nabi kita yang 22
25. Jadi siapa paling lebih banyak, lebih wajib menghormati Musa daripada Yahudi dengan Islam? Orang Islam lebih wajib, lebih dekat sebab dia tersenarai dalam 25 orang Rasul Nabi yang perlu kita tahu. Okey, orang Yahudi nampak dia ingat satu je. Jadi kalau boleh, kalau orang Yahudi 10, kita 9. Itu sebab Nabi kata kalau kamu harus puasa 9-10, tidak boleh 10, kerana dia sama dengan orang Yahudi. Ada peristiwa lain. Ulang gaji. Sebab anak akan tanya, cucu akan tanya, kita nak cerita apa? Kenapa 10 Muharram bulan yang terpisah daripada 4 bulan hebat? Betul? Apa bulan hebat yang 3 tu? Zulkaidah, Zulhajjah, Muharram jauh daripada 3 bulan tu, betul? Itu maknanya dia sangat hebat. Pertama tahun baru, kita syukur kita dapat masuk tahun baru. Ini kekuatan. Kemudian 10 Muharram itu kalau kita nak cerita kenapa puasa, tak tahulah. Ustaz cakap puasa bagus. Tak boleh lagi ayat tu. Okay, kita nak ayat-ayat yang kita kata ada makna. Jadi 10 Muharram Nabi Musa lepas daripada Firaun, betul? Apa kekuatan yang ada kat situ? Apa ibrah nak ambil? Ni ulang gaji je lah. Kalau orang gaji maknanya dah tahu, betul? Jawablah, bagi senang, bagi dapat pahala banyak sikit hari ni. Lupa. Okay, senang jawab, betul lupa. Kita jawab je lah, tak payah tanya. Sebab kita kata Musa lepas. Apa sebab lepas? Allah lindung. Ya Allah. Lagi apa? Bila Allah lindung maknanya hubungan dekat ke jauh? Sangat dekat. Bukan dekat, sangat dekat. Mana mungkin air bertukar jadi jalan. Betul? Air bertukar jadi jambatan. Air bertukar jadi jalan raya. Ini kekuatan. Jadi kita tak boleh hanya kenal peristiwa, tapi apa nak diangkat. Siapa sayang Allah, siapa yakin semua Allah akan tolong, siapa yakin pertolongan Allah dekat, Allah buktikan. Allah buktikan. Tapi mesti 100%. Walaupun pernah jadi anak angkatnya Firaun, Nabi Musa besarnya di mana? Depan mata Firaun. Betul tidak? Sebab itu bila datang nak jumpa Firaun, kau ni sedar diri sikit, aku yang pungut hang. Sekarang nak kata pula aku ni salah. Oi. Kalau kita pun dari sisi tradisi nak lawan bapa angkat mak angkat, sakit tak? Weh, takut dong. Di sinilah peranan. Kamu takut siapa? Takut Allah. Kamu yakin siapa? Kuasa mana yang lebih besar daripada kuasa Firaun? Kuasa Allah. Ni kekuatan yang kita kena pegang. Bukan hanya tahu cerita, tapi kita kena bawa kekuatan itu. Siapa pun mak kita, siapa pun ayah kita, kalau dia buat benda yang melanggar perintah Allah, cakap. Jangan benarkan, jangan biarkan, jangan taatkan. Kan ni kita tertarung sekali, kita terheret sekali. Sebab itu bila Firaun kata, kamu ni besarnya depan aku. Kau kata kau pandai sangat. Aku tahu kau pandai apa. Boleh nampak? Makanya hubungan bapa angkat, mak angkat memang kita kata hormat high class. Okay? Tapi jangan sampai melanggar perintah. Bila langgar perintah bermakna kita kena delas, kena tegas. Walaupun dia besar dengan nasi dari rumah Firaun. Tapi yang jaganya Siti. Oh, Siti pula dah. Isterinya Asia. Sebab itu lepas jaga Muhammad pula. Jaga Musa, Asia dapat keyakinan. Keyakinannya lebih kuat. Sebab itu jumpa orang baik, kita patut jadi lebih. Oh, dia tu memang baik, kita macam mana? Kita tahulah dia baik, tapi kita tak tahulah nak baik macam dia macam mana. Kita tengok orang baik, suka tengok orang baik, tapi kita suka tak kita baik. Jumpa orang baik, tapi kenapa tak jangkit baiknya? Betul? Jumpa tudungnya, ya Allah, kau beli kat mana ya? Contoh. Kita nak tudung macam dia. Tapi kalau jumpa orang baik, nak baik macam dia, nak rajin macam dia. Boleh kata tak? Maka Firaun besar, Musa besar dengan Firaun, tapi oleh kerana cinta kuat, yakinnya dengan Allah jauh lebih besar. Dia ada apa? Ada tongkat je.
Agak-agak kalau kita zaman Firaun dengan zaman Musa, kita ni jadi pengikut siapa? Agak-agak lah. Mau ikut Musa? Kamu tak ikut aku, kamu ikut aku bagi itu, ke bagi ini, bagi itu, bagi ini. Ya Allah, bagi berim je. Bagi hadiah apa, janji apa je. Kita merasa kekuatan yang kita nak angkat ialah bila orang bagi kita tanda dia sayang kita, betul? Kalau dia ada kuasa, kita rasa takut, betul? Jadi agak-agak kita jadi pengikut siapa? Musa ada tongkat je. Tongkat tu pun dahan kayu yang dia ambil untuk jadi gembala kambing je. Dia pun tak tahu tongkat tu boleh telan ular, betul? Sampai dia dicabar oleh tukang sihir. Keyakinan kuat Umar pula dia. Musa bukan pada kayu tu, dia tahu kayu tu tak ada apa-apa punya. Tapi apa? Dia percaya dengan pertolongan. Pertolongan bermakna bila Allah nak tolong kita, dia tengok apa kita ada. Nampak tak? Dia tengok apa kita ada. Sebab itu kalau kita di zaman itu pun tak tahu masuk ikut Musa ke dok. Lah ni kita dah lepas sejarah barulah kata ikut Musa. Ya ke dok? Apa tak ada. Itu sebab itu bersyukurlah kita jadi pengikut Muhammad, tak jadi pengikut zaman Musa. Kemungkinan kita gengnya Firaun. Betul ke tidak? Hati-hati. Sebab itu sayanglah akidah ini, sayanglah asyhadu alla ilaha illallah ini dengan sepenuh hati, mengalirkan dalam darah, mengalirkan dalam daging, mengalirkan dia dalam tulang, mengalirkan dia dalam pandangan, mengalirkan dia dalam telinga, mengalirkan dia dalam otak. Aku ada asyhadu la ilaha illallah, ya Allah, ikrar. Nyanyi demi negara. Setengah mati kita ikrar, betul tak? Maka syahadah itu ikrar yang jauh lebih besar. Betul tak tidak? Maka ibrah ini yang kita nak ambil. Kita tak tahu jadi pengikut Firaun atau pengikut Musa. Sebab kita melihat siapa ada kuasa, siapa kaya, siapa boleh bantu, siapa boleh tolong, siapa yang pegang kuasa. Kalau tak ikut kan susah. Jangan cakap. Jangan. Sensitif. Kalau kita sebut sensitif, kita takut siapa? Takut manusia, tapi tak takut Allah. Simpan benda buruk, tak letih. Aku tahu tapi aku tak boleh cakap. Macam mana kalau aku cakap kau macam nampak? Maka syukur alhamdulillah banyak-banyak. Kita tidak jadi dilahirkan Allah pada zaman Musa. Kita dilahirkan zaman Muhammad. Walaupun sama miskin dengan Musa. Sama tak miskinnya? Musa ada mak tapi dah kena hanyut juga. Maknanya hilang juga mak. Betul? Jadi maknanya kita ambil kira bahawa kekuatan seseorang bukan kerana dia duduk dengan orang besar. Bukan kerana dia dijaga oleh orang besar. Tapi kerana keyakinan. Siapa pilih? Allah pilih. Siapa doanya? Siapa yang doanya? Mak dia. Asiah tak tahu. Mak dia. Maka ini mak-mak ni kan, doanya banyak ke tak? Sikit ke tak? Kukuh tak ke tak? Sungguh-sungguh ke tak? Istiqamah ke tak? Nak puasa Yasin habis cari. Habis UPSR Yasin tinggal lo. Doktor tolong doa sikit anak saya. WhatsApp ni. Doktor anak saya sekian-sekian nak pergi UPSR minggu ni. Tolong doa ya. Habis UPSR habis cerita doa. Maknanya bermusim. Jadi kalau nak jadi ibu Nabi Musa, walaupun kita tak tahu namanya, betul? Jadilah ibu yang sentiasa yakin pertolongan Allah. Nak hanyut anak, kita nak demam hospital, tak pandai tinggal. Nak demam masuk hospital, saya nak kerja macam mana? Macam mana dia tak boleh tinggal ni? Tak apa jadi. Betul? Bayangkan hati maknya Nabi Musa masa menghanyutkan. Jadi sayang itu ada cabarannya. Sebab itu anak kita meragam banyak. Perutnya tak meragam, akidahnya meragam. Sebab kita sayang anak, jaga perut. Betul atau tidak? Ini kekuatan. Kenapa peristiwa Musa ini penting dalam hidup kita, untuk kita bagi tahu pada anak-anak. Bapak yang besarkan dia, rumah yang dia duduk. Hang nak kata bapak hang bodoh. Kita pun takut. Betul?
Maka balik pilihan. Maknanya kita sangat bersyukur peristiwa ini berlaku semasa kita belum jadi umat. Okey. Kalau tidak kita pun lebih kurang dengan dia juga. Letih weh. Okey, apa lagi peristiwa? Minta maaf lah ulang gajinya. Peristiwa Nabi selain Nabi Musa, Nabi apa? Nabi Musa lagi. Nabi Musa dah. Nabi Adam sebab apa? Terkeluar dari dapat ampun. Mendapat ampunan taubatnya. Salahnya apa? Makan buah dia. Dosanya berapa? Salah Adam ada berapa? Salah Nabi Adam 1. Betul? Salahnya 1 tapi tercampak dari syurga ke dunia. Dari tempat paling hebat ke tempat paling sakit. Kita dosanya berapa? Ada 4 lori. Tetap doanya nak masuk syurga. Cuba bangin itu. Nabi Adam salahnya 1 ya. Tapi doanya, taubatnya, ya Allah. Ada yang sirah kata 300 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang kata 9 tahun, ada yang kata 40 tahun. Banyak nak jumpa taubat. Salahnya 1. Kita hari-hari buat dosa. Taubatnya bila? Allahu Akbar. Maka belajarlah dari peristiwa ini. Aku ni banyak dosa ya. Aku ni tak layak masuk syurga. Tapi aku nak masuk syurga ya Allah. Banyak-banyaklah buat taubat. Banyak-banyaklah istighfar. Tapi tengok WhatsApp lebih banyak lagi istighfar. Istighfar ngantuk. Tengok WhatsApp memang tak ngantuk punya. Nampak? Maka kekuatan peristiwa 10 Muharram ini nak ajar kita, Adam dosa 1 takutnya setengah mati. Betul? Dosa 1 terkeluar dari syurga. Kita dosa seguni nak masuk syurga. Agak-agak layak. Dah. Tak tahulah boleh ke tak boleh. Siapa yang kata boleh ke tak boleh? Allah. Oleh itu sentiasa nangis, ya Allah terima ibadah kami ya Allah. Terima ibadahku ya Allah. Terima semua ibadah aku ya Allah. Aku ni sikit je ibadahnya, tapi nak duduk tempat Nabi Adam dulu. Nabi Adam pernah di syurga. Kami ni nak cucu Nabi Adam. Sebab tu nak masuk syurga. Ini kekuatan kalau kita kata, nak kata tasawufnya ke, nak kata psikologinya ke. Ini yang kita nak tahu kenapa peristiwa ini penting. 1 dosa terkeluar dari syurga. Kita 4 lori dosa nak masuk syurga. Layak ke tak? Wallahualam. Yakin kita nak masuk. Kerana janji Rasulullah apa? Semua umatku masuk syurga. Okeylah tu. Tapi bertahap. Singgah R&R dulu. Betul? Yang singgah tu kita tak nak. Kita nak masuk syurga tanpa hisab contoh. Maka istighfar itu harus jadi nafas kita. Kalau tarik nafas tu banyak, maka istighfar sama banyak dengan nafas kita. Kerana kita kecil je, dosa banyak. Nabi Adam 1 je dosa. Contoh mengapa peristiwa itu penting dalam hidup kita. Kita nak kata-kata Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. 1 alah, cancel aja dah lah. Okeylah, delete. 1 je, betul? Kenapa mesti bertahun-tahun? Ya, lama nak diterima taubat. Nak bagi tahu kita, yang kata buat qiyamul lail terkulai setahun sekali, rasa dah masuk syurga dah. Okay. Aku dah khatam Quran sebulan sekali, rasa hebat dah. Maut kita. Kena ingat peristiwa ini supaya kita rasa kita paling sikit pahalanya dan paling banyak lagi nak kena buat. Betul? Itu Nabi Adam. Lagi? Nabi Nuh. Apa sebab Nabi Nuh? Selamat dari banjir. Okay. Apa kekuatannya nak dibangun? Ini ulang kaji, minta maaf banyak. Maka kalau kita kata Nabi Nuh, apa kekuatan yang kita nak bangun? Nabi Nuh berdakwah 10 tahun dapat 1 pengikut. Teh buat kelas 10 tahun baru 1 je jemaahnya. Agak-agak penceramah nak datang tak ke? Nak tunjuk macam mana sabarnya untuk menjalankan dakwah Allah.
10 tahun seorang. Ada tak orang buka sekolah 10 tahun seorang murid? Ada tak yang nak mengajar? Tak ada. Tapi Nabi Nuh buat. Tapi akhirnya berdoa, ya Allah, habiskanlah kaum aku ni begik penuh. Selamatkan yang ikut aku, yang lain tu hapuskan. Baru Nabi Allah turunkan apa? Perintah buat kapal. Tapi yang jadi menariknya untuk kita belajar, bila dia kata nak buat kapal, daripada apa? Kayu. Pokok tak ada, tanam. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kalau nak buat kuih, tepung tak ada, pergi mana? Pergi kedai. Cepat ke lambat? Cepat. Tapi Nabi Nuh, kalau kamu nak buat kapal, daripada kayu, kena tanam dulu. Lama ke sekejap? Bau pun. Kita baru tanam pokok 3 tahun dah tak berbuah, nak kena tebang. Apa kamu tak berbuah-buah ni? Nabi Nuh tunggu pokok tu dari kecil sampai besar. Ya Allah, Allah suruh buat kapal, pokok tak ada, kayu tak ada. Aku nak buat dengan apa Allah? Tanam. Saya bila baca tu, ya Allah, sabarnya nak nanam sampai pokok jadi besar ni. Betul ke tidak? Tapi umurnya 960 tahun. Mungkin 60 tahun dah pokoknya besar, betul? Ini kekuatan, keyakinan, istiqamah, turut perintah. Gila, Allah bagilah kayu. Kalau kita lah agak-agak, hang carilah kayu bagi aku buat. Hang pergilah beli tepung, aku boleh buat kuih. Okay? Apa nama? Daun rambai. Daun apa entah. Itu ya. Daun rambai. Contoh. Artinya kita nak, kalau boleh bendanya dah sedia. Ada masjid, ada sejadah, tak datang pun. Punya sikitnya kekuatan kita. Punya tak sungguh-sungguhnya kita. Tuan guru datang dah ni. Kadang terpaksa tunggu nak murid. Sedangkan Nabi Nuh tanam dulu sampai besar, baru buat kapal. Kapal dah jadi tempat najis. Sebab dihina oleh penduduk gila. Nuh sekarang jadi gila sebab buat kapal tak ada laut, tak ada sungai. Kalau kita orang kata gila bertahun-tahun, rasa-rasa macam mana? Betul orang Melayu cakap boleh 40 kali gila. Siapa percaya tu? Tapi tak nak percaya 10 kali taubat masuk syurga. Tak ada. Dia 10 kali cakap gila. Jadi ya Rabbi. Percaya yang tahyul, tak percaya yang real. Betul? Istighfar 40 kali, terampun dosa, masuk syurga kita. Tak pasti. Betul? Tapi percaya pula 40 kali orang sebut bodoh, kamu memang bodoh. Pasal apa? Betul tak? Jangan percaya benda-benda itu. Zikirlah sebanyak-banyaknya, sebutlah sebanyak-banyak yang baik-baik. Hanya tak boleh sebut yang buruk. Jadi dengan Nabi Nuh bertahun-tahun orang kata gila. Dia bahagia ke tak? Apa sebab dia tak marah kat orang? Sebab dia lebih takut, lebih kuat, lebih hebat, lebih faham tentang hubungan dengan Allah. Kita barang komen sikit je dah renyuk, dah sentap. Apa letak sedap airnya? Nampak tak? Jadi kalau belajar peristiwa Nabi Nuh, jangan ada sentap dalam hidup. Hang cakap apa, cakap terima kasih banyak. Okay? Baru jumpa tajuk redonya. Kita nak jumpa peristiwa, contoh yang baik, redha tu macam mana? Macam mana Nabi Nuh tahan telinga ni? Udah jadi kapal, dah tempat jadi buat jadi tandas, penuh dengan najis. Marah tak? Nabi Nuh marah tak? Tak. Kita marah tak? Tak, kucing depan tangga je dah. Siapa kita? Sebab kita rasa kita berkuasa. Tapi Nabi Nuh tahu ini perintahnya Allah. Kita nak jadi hamba Allah kan? Tak, kucing buang je lah. Deng. Bukan 4 hari pun. Betul? Rungutnya 4 hari. Tak apa, bela kucing tapi tak tahu jaga. Datang ke rumah aku je. Ni tanam pokok letak tepi pagar. Sudah aku kena sapu daun hari-hari. Betul?
Ini kita nak ubah sikap. Kalau hanya tahu bendanya tapi tak membantu kita jadi lebih baik, kosong belajarnya. Setiap kali belajar mesti menambah. Itu yang para sahabat dapat. Setiap kali jumpa Rasulullah jadi kuat. Sebab di Mekah 13 tahun tak ada solat. Hanya keyakinan lillahi ta'ala tu je. Keyakinan menguatkan hubungan dengan Allah saja. Kita ni macam-macam belajar tapi tak berapa kuat juga. Dah pandai tak berapa tahun dah kuliah kat sini. Tak adalah pandai, kita dengar je. Balik lupa. Sebab dia tak minta dengan Allah, ya Allah yang tu aku nak pergi belajar, bagi aku pandai ya Allah. Berapa orang doa angkat tangan? Tak ada doa, tu tak letih. Bagi aku pandai, bagi aku boleh buat, bagi aku berubah. Allah tak bagi kalau tak minta. Kita pergi belajar nak apa? Nak dengar. Betul ke salah niatnya? Jadi muka tak berubah-ubah kopi tu. Kalau masam-masam sampai keluar. Padahal 4-5 tahun dah belajarnya. Tak juga manis lagi. Sebab tak minta untuk berubah. Ni kekuatan. Maka Nabi Nuh akhirnya kapal jadi tandas. Masuk semua orang ke situ. Betul? Barulah cerita orang lumpuh masuk tenggelam terus dalam semua. Lepas itu bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kau ada berkat rupanya dalam kapal tu. Udah semua orang ambil semua yang terlebih. Akhirnya kapalnya bersih. Macam mana Allah nak bantu. Yang Umi nak cerita ni bagaimana bantuan Allah. Ya Allah, aku dah buat kapal pula jadi tandas. Macam mana nak bersihkan ya Rabbi. Allah bagi bantuan. Tung, selesai. Kita kalau susah hati jadi minta dengan siapa? Dengan orang, dengan gitu, dengan ini. Saya simpannya doktor dah 20 tahun dah. Dah sakit dah ada. Siapa suruh simpan? Kita ada Allah, kenapa tak minta dengan Allah? Nabi Nuh hari-hari minta, betul? Maka Nabi Musa hari-hari minta, betul? Jadi kita nak hari-hari ke tak? Minta maaf hari raya haji, raya puasa, lepas itu tak ada. Nanti sama juga buat kuih. Kuihnya bila raya. Jadi bila orang bagi kuih tak raya, ini kuih raya dulu. Padahal orang tu buat hari-hari kuih raya. Boleh nampak? Dalam otak ni bersih ke kotor? Kotor. Pun masalah juga berubah. Itu Nabi Nuh. Sabar Nabi Nuh. Tunggu pokok sampai besar. Kita boleh ke tidak? Nak tunggu cucu besar je letih weh. Betul? Semalam seorang hamba Allah, anak je pergi Mekah. Anak 2 pergi Mekah. Ada cucu 8. Jadi anaknya baru balik semalam jumpa. Halah doktor leganya. 8 orang cucu. Ya Allah, begitu begini. Agak-agak dapat pahala tak saya kata. Saya tahulah. Sebab dah cerita ke orang. Maknanya dulu tak lega, sekarang lega. Betul? Jadi ibadah tak? Tak. Padahal menjaga anak orang pergi Mekah, kita dapat pahala terus macam pergi haji. Orang pergi haji, kita jaga anak dia, kita dapat pahala haji. Bahagia ke tak? Tapi lega. Panjang lega je. Saya kata, ya Allah, rugi nyawa. Anak 44 hari pergi. Sebab apa? Kekuatan ni tak ada. Hubungan dengan Allah tu tak kuat. Tahu hubungan dengan manusia je. Lega. Tolong jaga. Dah buat baik banyak ke sikit tu? Jaga cucu tu banyak ke sikit pahalanya? Sangat banyak. Tapi dah buat baik ikhlasnya? Belum. Itu sebab kita kata baik belum tentu ikhlas. Bila dia kata lega sangat, maknanya sebelum tu sesak sangat. Nampak? Itu sebab keluar ni jaga. Jaga apa yang keluar. Ingat tak kemarin? Hati yang mati. Jaga apa yang keluar. Kerana apa yang keluar boleh menjejas seluruh pahala yang ada. Sayang saya kata. Oh you ke tu? Jangan. Sebab tak ada ilmunya. Sebab itu beramal tanpa ilmu dah jadi mengagam. Ilmu tanpa amal baharu biru. Jelas tak? Simple saja. Padanya pahalanya dah seguni tu.
Atau entah berapa tong lah Allah dah bagi. Tapi hujungnya tak lega. Hati-hati. Sebab itu kita kata kalau macam mana banyak kita ibadah tapi keluar perkataan tidak ikhlas, kosong. Ni AJK masjid ni dah buat kuliah bergantang-gantang ni. Penat tu tak? Nak senang kan nak ngurus depa-depa ni. Habis. Boleh nampak? Jadi yang datang tu buat baik-baik je dah. Contoh yang datang baik-baik belaka, betul? Maka kekuatannya nak dibangun. Sekali lagi apa Nabi apa lagi ada? Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud. Apa sebab dia selamat? Dia berdoa. Dia berdoa ke Allah bagi? Hubungan yang sangat rapat. Tak payah minta, Allah bagi. Nabi Ibrahim tak minta, tapi Allah bagi. Apa perintah Allah pada api? Wahai api, sejuklah kamu untuk Ibrahim. Bukan ya Allah, tolong sejukkan api aku ni. Tak ada. Itu pun kita nak kena pegang. Nampak tak? Kalau Allah nak bagi, kamu tak minta apa Allah bagi. Udara kita minta tak? Ya Allah bagi aku udara. Sekarang jerbu. Apa perasaan tuan yang berjerbu? Letih. Itu kita jumpa sekejap lagi. Jadi Nabi Ibrahim minta ke nak Allah nak bagi? Kita nak tunjuk. Peristiwa ini nak bagi tahu kita, kalau Allah mahu, kita tak minta Allah. Sebab dia tahu Ibrahim paling kamcing, paling rapat, paling taat, paling percaya. Tak pernah sikit pun ponteng dengan Allah. Sebab itu kemudiannya perintah korban anak. Nampak tak? Itu baru perintah. Aku nak kamu sembelih, dah mimpi dah. Tapi masa perang pula, masa terbakar, Ibrahim yakin je Allah akan tolong aku. Tapi aku tak tahu macam mana caranya. Betul kata tak? Ikut saja. Apa yang Allah petakan ikut. Kita tak hendak pula ikut. Tak boleh. Mana boleh? Wah. Kita banyak langgar perintah yang kesempatan-kesempatan yang Allah bagi. Okay? Maka Nabi Ibrahim dapat pertolongan dengan perintah Allah. Allah yang minta apinya sejuk. Apa sebab dia sejuk? Apa sebab dia boleh diperintah? Kerana api itu juga makhluk. Api itu makhluk. Oksigen yang kita sedut ni makhluk ke bukan? Apa oksigen bagi kat kita? Kena letih tu. Oksigen bagi kita hidup. Tak habis semua ilmu ada. Siapa yang menghidupkan? Dah tadi kata oksigen. Apa oksigen bagi kat kita? Hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Ya Rabbi. Oksigen menghidupkan ke Allah yang bagi? Ni sekali lagi tergelincir. Jadi kufur kita. Sebab kita percaya bahawa oksigen yang menghidupkan. Ni tergelincir lidah sikit je. Kalau mati sekejap tadi mati terus, mati kapi. It's not easy. Ni bukan main-main. Bunyi je macam main-main. Sama jugalah api yang membakar Nabi Ibrahim. Siapa percaya oksigen ini tak boleh hidupkan siapa-siapa? Oksigen tak boleh hidupkan siapa-siapa. Betul? Apa sebab? Oksigen ni makhluk. Yang hidupkan siapa? Allah. Hati-hati. Kalau keyakinan tak telus, tuntas dengan Allah, kita boleh terserong lidah. Kalau kita ajar anak macam tu, apa jadi? Anak sesat bara. Akidahnya koyak. Makhluk. Oksigen ini makhluk, api itu makhluk. Wahai api, sejuklah kamu untuk Ibrahim. Kalau kita dapat doa tu, pakai doa tu, rasa-rasa masuk api apa jadi? Garing, hangus. Sebab itu maunya kita. Tapi Ibrahim mahunya Allah tak sama. Boleh nampak? Sebab itu peristiwa ini menggugah keyakinan kita. Kental ke tak?
Ibrahim sangat kental dengan Allah. Sebab dia mencari. Akhirnya dia ditegur Allah. Boleh bercakap dengan Allah. Bukan Musa je bercakap dengan Allah. Makanya tak heranlah kalau dia selamat dari api. Kita takut kat lilin, boleh tak? Siapa balikkan pasang lilin tak sini? Ya Allah, aku dah belajar Musa Ibrahim dengan api. Boleh ke tak? Tak, hangus. Kekuatan yang kita nak bangun. Maka itu kekuatan yakin 100% anytime. Nabi Ibrahim bohong berapa kali? Nabi Ibrahim bohong berapa kali? Sekali? 2 kali? 3 kali? Ada lagi lebih daripada itu? Nabi Ibrahim hanya berbohong 3 kali. Kita bohong berapa kali? Sebab itu Allah pilih masuk masjid, supaya lepas ini keluar masjid tak bohong dah. Ni dah kuliah puluh-puluh tahun ni, puluh-puluh lama dah ni, banyak-banyak kuliah, tapi masih tak rasa salah dengan bohong. Jadi belajar dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bohong sepanjang hidupnya 3 kali. Masa bila? Masa pecah berhala. Ada lagi? Kita ingat yang tu, tapi ada 2 lagi. Sebelum dia pecahkan berhala, dia meramal awan. Sebab dia nak bercerai daripada orang-orang tu. Dia kata, aku nampak awan tu putar-putar menandakan aku nak dapat penyakit berjangkit. Ramalan dia lah. Nak membohong orang-orang supaya dia tinggal seorang. Siapa yang dekat dengan aku mesti kena penyakit. Jadi akhirnya dia tinggal seorang-seorang. Maka lengkung. Kalau dia ramai-ramai boleh ke dia ketuk? Tak boleh. Itu bohong yang pertama. Bohong yang kedua, berhala besar dengan kapak. Dia ketuk, cangkutkan kapak dekat berhala yang besar. Bila Namrud kata, pasal apa ketuk Tuhan kami? Mana tahu? Tanya lagi apa suara. Nampak tak? Dia nak membodohkan Namrud sebenarnya. Nak bagi tahu Tuhan hang tak boleh buat apa-apa. Tapi tak sampai hidayah, tercabar egonya dah jadi Namrud, tak nak mengaku. Itu bohong yang kedua. Bukan aku yang ketuk, tapi dia yang ketuk sebenarnya. Ketiga, dia bohong masa dia berjalan dengan Siti Sarah, melintas sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kawasan yang rajanya suka rampai suami isteri orang. Kalau ditanya, ini siapa? Isteri ke saudara? Adik ke kakak ke? Kalau kata isteri, dia ambil. Jadi Nabi Ibrahim bohong, ini adik saya. Itu 3 kali bohong. Sebab itu Nabi Ibrahim tak boleh bagi syafaat masa kita minta besok. Okay, Nabi Adam lagi lah 1 je. Pun tak boleh dapat syafaat. Aku dah lawan Allah 1. Nabi Ibrahim, aku dah bohong 3. Boleh bilang kita bohong berapa? Ada 4 lori. Maka ini hari terakhir, ini tahun baru. Saya tak nak bohong lagi lepas ni. Boleh? Berazam, ya Allah, itu aku bantu aku tak berbohong, ya Allah. Walaupun aku harus rugi, walaupun aku harus malu, walaupun aku harus sakit hati. Boleh ke tak boleh? Sebab muka jujur tak sama dengan muka tak jujur. Tak jujur nampak. Yo. Jangan kata orang tak tahu. Jangan kata orang tak tahu je kita bohong. Tahu tapi tak cakap je. Suami bohong, kita tahu tak? Tahu tapi kenapa tak cakap? Tak ada bukti. Saya dah tahu suami saya memang curang lama dah, tapi tak ada bukti. Allah nak bagi pertolongan. Allah akan tunjuk bukti-bukti secara hidup, dengan syarat kita dekat dengan Allah. Dan jadi kalau rasa suami itu beragak, angkat tangan dengan Allah, ya tunjuk, ya Allah, tunjuk, aku nak bukti. Tapi kita macam mana? Boleh nampak? Sebab kita tidak belajar kekuatan. Macam mana nak Allah nak minta Allah tunjuk. Maka Nabi Ibrahim, ada lagi tak? Nabi Adam, Nabi Yunus tenggelam dalam ikan apa? Bukan ikan Jos. Ikan Nun kalau ikut sejarah. Ikan Nun ikan yang paling besar bawah dasar laut. Apa yang kita nak belajar? Nabi Yunus. Belajar supaya jangan lawan
Perintah, jangan ragu-ragu perintah Allah. Jangan ragu-ragu takdir Allah. Umatnya menentang dia. Dia doa supaya umatnya musnah. Jadi dia keluar dari kawasan supaya dia tak kena bala. Itu silap besar dia. Allah akan turun bala, yang baik, yang jahat meragam kena semua. Betul? Jadi meyakini itu dia keluar. Nak lari daripada kawasan, naik kapal. Maka kekuatan ini. Ya saya. Ya. Ya Allah, Nabi masa Firaun macam-macam hujan ada. Macam-macam peristiwa semalam tidak kait dengan hujan. Biasa sebelum malam peristiwa. Hujan turun sebab Allah memiliki alam ini. Sebab itu masa Nabi Adam, masa Firaun, okay? Maknanya hujan dia memang turun. Tapi ada hujan darah, ada hujan macam-macam yang Allah tukar daripada air yang ada pada Firaun. Contohnya. Tapi maknanya kita kata hujan turun. Kalau tidak Nabi Adam mati dah. Tak ada air dah. Okay? Sebab itu masa nak masak makanan, Nabi Adam kata, aku nak masak pakai apa Jibril? Aku nak rendam ke? Aku nak kebuih ke? Aku nak bakar ke? Tapi api tak ada. Masa itu baru Jibril pergi minta dengan malaikat Malik. Pergi jumpa Allah, ya Allah aku nak minta sikit api neraka untuk bagi pada Adam. Kita hujan tak ada kaitan untuk 10 Muharram. Kalau ada yang Umi tak baca, tak tahu. Mungkin ada sumber lain mana tahu, entah dari pakar-pakar kita ni pakar aja. Okey, ya hujan. Tapi maknanya kalau kita Nabi Yunus, kita kata dia lari, kemudian dia naik kapal, kapalnya nak tenggelam, dia dapat undi 3 kali jatuh. Siapa betulkan undi? Undinya 3 kali sebab pemilik kapal sayang dengan Nabi Yunus. Pemilik kapal sayang Nabi Yunus, tapi dia tak tahu Allah punya perintah lagi. Sebab itu undi 3 kalinya kena kat Nabi Yunus. Jadi kalau kita tak pernah dapat lucky draw, jangan marah. Allah belum bagi. Tak dapat percuma. Kalau orang dapat, kita tak dapat. Orang dapat do give, kita tak dapat do give. Redha kekuatan. Artinya terima itu belum giliran kita. Nabi Yunus Allah bagi giliran 3 kali undi, 3 kali sangkut. Sampai pemilik kapal kata, apa hal ni? Aku kali pertama supaya nak elak Yunus, kena juga. Buat kali kedua undi, kena juga. Buat kali ketiga, kena juga. Kan orang Melayu percaya dengan 3 kali, betul? Mungkin ikut daripada peristiwa ni. Tapi kalau Allah punya campur tangan 3 kali ke 4 kali ke 5 kali, aku nak dia tenggelam. Kalau Allah nak kita jadi baik, pusing kok mana pun, kawan dengan orang jahat berantu pun, kita akan baik. Sebab itu Nabi diturunkan ke tempat orang baik ke orang meragam? Orang meragam. Kalau kamu nak baik, Allah punya kuasa, pusing, kamu jadi baik. Saya macam nak baik, kawan meragam semua. Ya Allah, persikataran lah membuat saya jahat. Nampak kawan saya lah, jiran saya lah, mak ayah saya lah. Banyaknya nak salah orang. Ingat, Nabi diturunkan pada manusia paling meragam dalam dunia. Betul? Tapi maunya Allah. Sebab itu doa, ya Allah bimbing aku ya Allah. Ya Allah ya baring kau yang maha mengurus. Urus aku nak masuk syurga ni. Itu keyakinan yang ada. Kalau kita nampak peristiwa yang ada pada Nabi ini, campur tangan Allah. Kalau campur tangan Allah, apa pun kita mau tak jadi. Yang jadi, ini masalah. Ada orang anaknya dipinang, doktor anak saya dah dipinang 3 kali tapi tak jadi-jadi. Dah bertunang 3 kali tapi tak kahwin-kahwin. Apa jawapan? Bukan itu jodohnya. Bukan itu masanya. Betul? Belum tiba saatnya. Betul. Belum masa, belum jodoh, belum kesempatan. Belum Allah buka dia kesempatan dia nak kahwin. Jangan kecil hati. Saya dah jadi malu doktor. Dah 3 kali bertunang, 3 dah cincin. Lantak 10 pun. Gadai jadi kaya.
Mak yang sikit pun anak relax lah. Okey, boleh nampak? Sampai doktor anak saya dah 32 doktor. Tak ada siapa nak masuk Minang tu, dia tak mencari. Nak masuk macam mana? Betul? Sampai juga yang tak kahwin, ada kawan saya ramai tak kahwin terus. Sampai ketua, sampai pension tak kahwin. Kaya. Apa sebab? Bukan beli pampers, bukan beli susu, bukan beli apa. 100% duit boleh jalan satu dunia, betul? Itulah hebatnya dia. Contoh, maka balik campur tangan Allah dalam hidup kita wajib. Wajib maknanya apa? Kita tak boleh kata percuma, ini kemauannya saya, tak boleh. Okay, Nabi Yunus nak diselamatkan, tak boleh selamat sebab dia nak menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan, bukannya Allah. Allah nak dia tak selamat. Bayangkan. Takut tak kita? Ya Allah, janganlah aku jadi Nabi Yunus, ya Allah. Kekuatan itu nak diangkat. Kalau dalam peristiwa-peristiwa penting, kena pegang kekuatan itu. Boleh nampak? Contoh Allah bagi. Kemudian kita kata apa? Terjun masuk dalam perut ikan nun. Maknanya kalau kita pada kita logik jatuhnya mati. Mati ke tak? Mati. Tapi Allah campur tangan, hidup. Masuk di arah pula ikan nun. Kau telan budak ni, meragam sangat. Oh, dia tahu aku besar ke dia besar. Betul? Tapi jangan kunyah. Kalau kau kunyah, hancur terus. Itu perintahnya siapa tu? Telan je. Sebab itu kita nak melihat detik-detik ini, campur tangan Allah tu kat mana? Boleh logik ke orang makan tak kunyah? Tak logik oh. Anak-anak ikan sebesar boleh telan kita. Maknanya ikan ni besar mana? Tak 10 kali besar kita. Contoh. Betul? Macam besar lagi daripada buaya. Buaya pun kunyah baru telan, betul? Ini Umi melihat walaupun ceritanya itu nampak macam simple, tapi yang kita nak tengok dari segi tasawufnya, nak tengok daripada membangun keyakinannya. Bila campur tangan Allah, campur ke laut pun sihat. Okey? Termasuk kematian komando, tak perang pun. Betul ke tidak? One of the best sniper, penembak paling tepat. Ya Karim. Trainer paling baik, the most skillful in Malaysia. Dihantar ke luar negara untuk melatih komando-komando negara lain. 4-5 negara bergabung, terus dia jadi best trainer. Kalau ikut otak, patut kita tembak? Tak patut. Macam mana? Dia train orang tu. Okay. Pakai baju kalis peluru. Besar mana siapa tahu? Haloi benar. Macam budak-budak remaja pakai vest. Macam budak pengawas sekolah. Kecil je sini ya. Okay, vest kecil. Kemudian buka sini. Mi dapat maklumat daripada polis yang tahunya. Kita tak tahu kan. Askar. Dia cerita macam mana. Okay. Jadi kalau maknanya terkena bau, terkena leher, terkena, ini terbuka ni semua. Dan leher dia panjang, besar buka ni. Contoh. Okey. Dan latihan mereka nak nembak tu salah satunya letak belon je lah ketiak. Kepit belon tu nak tembak. Kepit belon tembak. Letak je lah lengkang, letak belon tembak. Dia beraninya lah. Memang komando is one of the top ranking. Yang paling berani lah. Kalau bukan campur tangan Allah, agak-agak dia mati tak? Tak mati. Kalau pakai otak tak patut mati. Kalau kata kita. Tapi campur tangan Allah, you are the best pun. Bukan perang pun, bukan bergaduh pun. Raptai je. Boleh nampak? Jadi kalau kita kaitkan balik dengan Nabi Yunus, tak jadi masalah Allah nak kata. Sebab terlalu hebat, maka Allah tunjuk aku hebat. Mungkin riaknya besar. Mungkin ujubnya besar. Kita tak tahu. Ini bukan buruk sangka. Tapi Allah nak bagi tahu how good you are. Hebat macam mana Pahang? Aku lebih hebat. Tunjuk tepek. Dan kalau ikut cerita, peluru hidup ni bila masuk dalam badan, dia pecah. Sebab peluru tu bila masuk, dia pusing. Macam tu. Okay? Dia putar dan meletup. Tapi syukur alhamdulillah dia tak hancur. Dia elok sebatang serupa je. Kalau tengok gambar tu dia tarik tu sama. Maknanya tak
tak pecah lah. Sepatutnya hancur. Bukan pecah je, hancur. Sebab peluru hidup. Contoh. Tapi sekali lagi campur tangan Allah. Ini yang kita nak belajar kisah para rasul, para nabi, untuk kita kait apa yang terjadi depan mata kita. Nampak tak? Ramai mak ayah kata, anak saya pandai ngaji, pandai solat, pandai semua pergi sekolah tahfiz, tapi dia besar dia meragam juga. Betul? Doa maknya kurang, doa dia sikit, banyak benda di sekitar yang mengganggu. Jadi kita balik, sebab tu doa mak tak boleh putus. Itu yang paling kuat. Okey? Ya, maka kita kata Nabi Yunus juga merupakan ujian terbesar untuk kita belajar. Ya Allah, dah habis dah baca. Ada orang tengok jam dah, bila nak buka tajuk baru ni. Mak Lijrah, nasiblah boring ke tak boring ke, kena faham. Sebab di sini ada contoh terbaik tentang redha. Nabi Ibrahim masuk api, redha, tak meloncat pun, tak jalan pun. Tangkap tu letak ke lastik, piung. Macam orang lompat tinggi, lompat apa tu yang pakai kayu tu, yang piung. Bergalah awak, tak pulang lah. Tapi maknanya bukan letak macam tu je, pakai lenting, piung. Sebab apinya besar. Okey? Redha ke tak redha? Agak-agak Nabi Ibrahim bahagia ke tak? Takut ke tak takut? Sudah redha, apa jadi, terbakar, hangus. Mahunya Allah. Kalau kita ada keyakinan itu, susah hati tak jalan tepi jalan? Susah hati ke nak pergi masjid? Susah hati tak letak beg kat depan? Kat depan letak beg, jangan main-main. Tak ada tempat lain, bukan sebab sayang. Ni kekuatan. Kita yakin Allah campur tangan. Kalau Allah tak campur tangan, letak depan pun hilang kau. Betul atau tidak? Redha artinya terima semua yang Allah sudah petakan, yang Allah sudah aturkan, yang Allah berikan, yang Allah nampakkan, yang Allah rasakan, yang Allah, ya Allah, susunkan. Okey? Apapun, sebab itu kita yang jumpa yang namanya bahagia, namanya kuat, bila redanya kental. Tapi redha lah tapi tapi besar sangat. Betul? Redha anak tak kahwin, redha anak kahwin, redha anak cerai. Doktor, anak saya baru 2 tahun kahwin, dia nak bercerai. So nak buat macam mana? Awak duduk tengah-tengah. Contoh. Okay? Maknanya apa saja hilang duit, dapat duit. Betul? Ambil contoh soalan yang ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah. Daripada konsep redha yang pada Umi sangat kental. Orang redha maknanya apa? Dia bahagia menerima yang Allah bagi dalam bentuk musibahnya bahagia. Musibah. Macam mana bahagianya dia dapat nikmat. Dapat nikmat, syukur Alhamdulillah. Dapat musibah tu lah doktor, saya tak sangka-sangka dapat. Salah. Belum redanya lagi. Orang yang bahagia terima musibah, bahagia terima musibah, sama macam dia bahagia terima rezeki, terima nikmat. Okey? Jadi maknanya yang katalah dapat duit, bahagia tak? Bahagia. Dapat sakit gigi, bahagia tak? Baru sakit gigi, baru jerawat je. Doktor, saya jerawat dalam hidung, ya Allah. Rungut satu alam, jerawat tumbuh dalam hidung je. Sakit ke tak? Sakit, siapa bagi? Allah yang tumbuhkan kita. Tak. Betul ke tidak? Berubat je lah, daun sirih ke, daun gajah ke, racun Jawa ke. Terpulang lah. Tapi itu pun jadi rungut, masuk viral. Masuk WhatsApp, masuk Facebook. Nampak, bisa kata, ya Allah, baru kena hidung je. Ini boleh cakap redha. Bila kena redha ke tak? Ni yang kita nak diuji. Sebab itu kita tak tahu bila kita redha. Betul? Redha dapat penceramah cerewet macam ni. Ya Allah, cerita sembang sana, sembang sini, sembang sini. Redha ke tak redha? Tak redha, bangkitlah. Betul? Siapa suruh tunggu? Aku tak berkenal lah cara dia. Betul ke tak? Tak berkenal, bangkit. Dan tunjuk. Kemudian kan suka sangat pun, tapi terpaksa terima sebab anak dah suka. Ramai tak menantu macam tu? Mereka jumpa mak mentua itulah. Itulah saya bukan berkenan sangat pun.
Tapi dah anak berkenan. Kenapa tak cakap? Saya kata. Nampak tak? Kalau cakap takut tak jadi kahwin pula. Reda ke tak reda tu? Tak reda. Sampai mati tak boleh rapat dengan menantu. Sebab dalam perutnya ada hantu. Betul. Sebab dia menengok buruknya lebih besar dari dia menengok baiknya. Tapi kalau kamu syukur, itulah musibahnya. Hang tak ajar anak hang elok, suruh pilih yang elok. Bila hang tak latih anak untuk pilih yang elok, anak pilihlah sampah. Kita pula kata apa? Ya Allah, macam ni orangnya. Ya. Tak sikit perut. Jadi mak mentua pun jadi. Jangan main-main. Okay, ada satu kes baru kemarin dapat. Anak ayah maknya dikatakan tidak adil dengan adik-beradik. Dan kebetulan dia anak yang tak kahwin. Duduk dengan anak, dengan mak 20 tahun tak bercakap. 20 over years. Mi rasa macam nak suruh orang tu bawa aje kat klinik Umi. Nak tengok muka macam mana sombong sangat. Tak bercakap dengan mak sebab mak tak adil dengan orang lain. Dia rasa dia macam victimize. Tapi dia duduk dengan mak. Duduk serumah tak bercakap. You bayang macam mana? Macam mana mak punya rasa? Oh, jangan main. Tapi bila adik tanya, macam mana mak? Mak sayang dia. Tapi anak tak rasa sayang anak. Jangan main-main. Akhir dia jalan, dia pun dah tua juga tak kahwin. Langgar cakap mak habis. Tak hormat mak habis. Berkah tak ada. Bahagia tak ada. Itu kekuatan-kekuatan yang Mi kata, ya Allah, tolong bawa dia jumpa saya tengok mukanya macam mana. 20 tahun tak bercakap. Sombongnya. Anak belum betul ke apa? Dan kebetulan dia tak kahwin, maka dia tak rasa bersalin. Sebab itu masalah besar. Kalau orang tak kahwin, dia tak rasa bersalin, maka dia tak rasa sakit jadi mak. Okay, kalau kita, biasanya mak kita, anak kita akan sayang lebih kita sebab telah dia bersalin. Ya Allah, kau tidak, nak beli Maggi membayar. Bila dah bersalin kan, mak nak makan apa? Baik pula hang. Contoh, redha bukan mudah. Boleh? Nabi Ibrahim redha terbakar. Nabi Musa redha tenggelam. Betul ke tidak? Tapi redanya itu menjemput berkah dari Allah. Jadi kita nak kena ambil prinsip itu. Kenapa Umi nak cerita? Itu contoh redha terbesar, tertinggi. Kalau tak boleh semua, tapi ambil lah. Jangan tak ambil tu. Itu nak habis. Memanglah Allah tolong. Dok, kita siapa? Pengikut Nabi kan lah boleh lebih. Pengikut Nabi. Kalau dia tolong Nabi, maka tolonglah kita juga. Betul? Ya Allah, itu ke tolong aku sebagaimana kamu tolong Nabi. Itu doa kita. Tapi dok pula. Doanya mesti ambil Nabi balik. Kalau Nabi Adam dapat ampunan, kita dapat tak? Ngaku keturunan Nabi Adam, mesti dapat. Yakin ke tak yakin? Yakin, tapi tak buat. Okey. Sebab itu tanda orang redha, apa kalau dia timpa musibah, dia jawab apa? Inna lillah. Bukan mati je. Kita mati baru dapat inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kerana apa? Maknanya kita kata semua ini milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Jangan lah cincin mahal ke, kereta mahal ke, rumah mahal ke, tinggal semua. Maka orang nak dapat redha ini, nak dapat innalillah, aku ni ciptaan Allah, aku ni di bawah milik Allah yang mengaturnya Allah. Kenapa ngeluh-ngeluh? Pasal apa buat macam ni? Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa datang sini? Pasal apa? Ya Allah, banyaknya pasal. Itu tanda pertama tak redha. Asal nasinya lembik sangat. Nak makan, tak nak makan dah. Dah lembik, macam mana nak ghostan balik boleh ke? Tak boleh. Sebab itu kalau anak tersalah, ya Allah masin, ya. Betul? Redha ke tak? Kita nampak sangat tak redha. Boleh nampak? Jadi praktis. Terima semua. Sebab ngaku tadi hamba Allah. Maka kita ambil apa yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Okey, Dr. Yusuf Al-Qaradawi iaitu orang ulama terbesar, presiden kepada Persatuan Islam Antarabangsa. Dia kata tanda kamu redha. Pertama, dia mesti redha dulu dengan diri
sendiri. Saya ni hitam, saya ni kurus, saya ni gemuk, saya ni tak pandai, saya ni malas, saya nak rajin. Ya Allah. Redha dengan diri sendiri. Sebab itu mesti rasa dirinya cantik. Siapa cantik? Yang pakai bendera cantik, yang lain tak cantik. Okay. Kita rasa kalau pakai sesuatu kita rasa cantik. Kau tak pakai itu tak cantik. Mati juga. Maka kita kata redha dengan diri sendiri. Saya gemuk, saya kurus, saya hitam, saya putih, saya tak pandai, saya ada pencen, saya orang tua, saya nyanyuk. Macam-macam label bagi kat diri sendiri. Betul? Kita sanggup sayang orang tapi daripada sayang diri sendiri. Duit tak ada bagi kat orang juga. Anak minta macam mana? Awak makan apa ikan kering? Betul? Ini yang menyebabkan kita cepat sakit. Ini menyebabkan kita cepat tua. Ini menyebabkan kita tak ada semangat untuk terus hidup. Agak mi jumpa student mi kemarin. Oh, sekolah pertama berapa tahun dah? 40 lebih tahun. Ya Allah cikgu, mudanya. Makan apa air kelapa muda banyak. Okey. Contoh, bukan kita kata kita muda, tak. Yang penting kita nak sihat. Terima diri sendiri dulu. Hormat diri sendiri dulu. Sayang diri sendiri dulu. Kemas diri sendiri dulu. Jaga ibadah sendiri dulu. Boleh? Baru minta anak. Kalau suruh tutup aurat, kita tutup aurat dulu. Tapi anak tak buat juga dulu. Akan ada dia masanya dia akan buat. Sebab kita dah jadi contoh. Lalu jangan kata, dah cakap banyak kali. Dia penat dah mak cakap ni. Letih dah. Jangan letih. Tak boleh letih. Boleh nampak? Orang redha tak boleh letih. Saya redha dapat anak begini, begini, begini. Kalau tidak takkan Nabi Lut Allah tak angkat doa. Betul? Takkan Nabi Nuh anaknya dah orang yang paling baik dah tak tanam pokok dah. Tapi masa banjir nak doanya tak terangkat. Itu bukan anak kamu. Sebab dia menentang kamu. Itu bukan isteri kamu. Sebab tak sama akidah dengan kamu. Dia tak nak taat dengan kamu. Betul? Artinya walaupun isteri tapi bercabang dia punya keyakinan. Allah tak terima. Jangan susah hati. Mahunya Allah. Sebab itu dibacakan peristiwa Nabi-Nabi supaya kita dapat contoh. Tapi jangan buat alasan. Allah anak Nabi pun beragam. Ini pula anak kita macam mana? Oh letih juga. Itu pun masalah juga. Nampak? Maka pertama redha dengan diri sendiri. Inilah saya. Double XL, triple XL. Nampak macam mana? Nak kurus macam awak macam mana? Diet lah. Tak kuasa tak makan nasi. Kita kembang nasi suruh diet. Macam mana cara diet? Tak makan nasi. Ampun tuanku, biar mati gemuk tak apa. Asal boleh makan nasi. Itu kita, betul tak? So you nak ikut dia tapi sengsara nak ikut kita ke tak? Pilih nak sengsara. Kau tak boleh sengsara. No pain, no gain. Wah, kalau nak diet mesti lah. Kalau nak cantik badan mesti sengsara sikit. Tak kuasa umur tengah sikit nak sengsara. Betul? Maka sayang diri dulu. Apa orang ada belum tentu kita punya. Betul? Sebab itu dia punya. Betul? Sebab itu bila orang dengki, hasad, dia nak orang tu punya nak jadi dia punya. Itu yang semua ibadah tertolak. Jadi redha yang pertama dengan diri sendiri. Tua ke ada gigi, tak ada gigi, boleh masak, tak boleh masak, redha. Selagi boleh makan, selagi boleh jalan. Kamu masak, mak dah tak boleh jalan. Okey, pas. Yang tak boleh jalan juga kena redha. Syukur alhamdulillah masih hidup. Masih boleh makan, syukur alhamdulillah. Kalau redha ini jadi lesen, semua orang mukanya apa? Ya Allah, tak sangka nak jumpa awak. Siapa yang jumpa kan? Allah, ya Allah, aku tak nak jumpa dia. Dia nak jumpa aku Jangan. Redha dengan diri sendiri dan kemudian redha dengan Tuhannya. Bila kita redha apa yang Allah bagi, dekat ke jauh hubungan dengan Allah? Dekat. Beramal redha dengan apa yang Allah bagi, yang cantik atau yang tak cantik. Kita dah bincang tadi semalam kemarin dah. Kemudian redha terhadap alam. Dia ada 5-6 redha dia yang bagi. Tanda kita redha. Sekarang jerebu, betul? Siapa gembira jerebu ke tangan? Tak ada yang gembira. Maknanya tak redha. Mana nak jumpa jadi hamba Allah? Baru sikit Allah uji je. Kamu akan jumpa 3 tahun kemarau. Di mana sebelum itu, selepas itu Dajjal akan turun. Tak ada air semua. Ya bayangkan.
Dajjal, hang nak ikut aku tak? Tak. Terus mati kuntang semua. Pokok semua mati, air semua tak ada. Ikut aku, okey. Agak-agak kita akan jadi pengikut Dajjal ke bukan? Sebab dia ada makan, ada apa, kita apa pun tak ada. Kawasan yang tolak Dajjal kering kuntang semua. Apa pun tak ada, pokok mati apa semua. Kita agak-agak jadi pengikut siapa? Sebab itu pengikut Dajjal paling ramai perempuan. Tak ada makanan, gila. Okey. Kena jaga itu, sebab tu doa, ya Allah takut jauhkan aku dari Dajjal, tapi tak kuat. Keyakinan tak kental. Ikut juga. Kalau Mekah Madinah, semua orang yang Mekah, ya Allah, ada Madinah tak keluar sebab nak kerja keluar. Sebab Dajjal tak boleh masuk Madinah, kan? Tapi boleh sampai ke sepadan Madinah. Habis semua keluar. Hati-hati Sebab itu pesan Nabi, ikat anak perempuan kamu, ikat isteri kamu, ikat mak kamu. Sebab bila Dajjal datang, dia nak kejar Dajjal. Jangan main-main. Baru Dajjal sikit kita tak boleh jaga mak anak kita. Baru cucu Dajjal je. Betul? Ya. Okey. Maka semua kemusnahan berpunca dari tangan kamu dan kamu sendiri. Doalah ke orang Kalimantan, janganlah bakar lagi. Doalah dengan Allah, ya Allah bagi angin kuat, ya Allah halau je lebu, bagi hujan lebat, ya Allah bagi cuci angkasa. Bukan marah orang Kalimantan. Kita empuk-empuk orang Kalimantan tu hamba Allah ke bukan? Dijaga Allah ke tak? Jaga. Itu pun penyakit juga. Marah kat orang. Siapa yang gerakkan orang tu? Allah. Siapa yang menguasai orang tu? Tu redha kan tak redha? Kau lekong lagi. Penat solat ni. Tak redha tertolak ibadah. Jangan main-main. Okay? Dah penat lekuk dah dahi ni. Tak sebel dah kukuh dah. Banyaknya zikir. Tapi tak redha. Allah bagi jerbu untuk kita duduk dalam rumah. Tahu? Yang nak pergi layak ya pasal apa? Dia bagi tutup mulut, tutup lah. Ini ya. Tak selesai lah, nak selesai mati terus. Betul tak? Redha dengan alam. Ini pempunca untuk kita jadi redha dengan Allah. Redha dengan kehidupan. Kita hidup orang kaya ke orang miskin? Sederhana. Kaya lah tu. Kalau bukan miskin, betul? Bila sebut sederhana, dia tanda sederhana itu masuk ke kaya. Dia tanda juga sederhana itu jatuh ke miskin. Betul? Miskin dengan sederhana, mana miskin? Miskin lah. Maknanya kalau miskin tu dengan sederhana, siapa lebih? Sederhana kan lebih? Maknanya sederhana tu kaya ke tak? Sederhana. Tanda ngaku kaya. Allah dah bagi kaya dah kat kita. Kaya umur, ya Allah. Saya 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih. Ya Rabbi, bagi tak? Tapi tak rasa dia dapat ekstra-ekstra tu. Apa sebab? Sebab itu tak gembira. Kita dah tua. Siapa nak kawan dengan kita? Siapa nak bawa kita? Ya Rabbi, Grab ada 4 lori. Bawa aja lah dengan Grab. Pergilah ke mana pun. Kalau tak ada orang sangat lah. Betul? Contoh. Maknanya kita kaya umur, kaya kesempatan dapat datang kuliah tu. Ada orang ramai orang tak dapat datang kuliah, jaga cucu. Nak macam mana? Okay, ada sebuah masjid, doktor, kami tak boleh buat duha. Kami dah buat malam lepas maghrib, boleh tak? Atau orang tertua macam mana gaya nak datang malam? Kami jaga budak. Jadi babysitter. Tak boleh buat kuliah duha. Jangan main-main. Sebab itu anda ni sangat bertuah tapi miskin juga. Betul? Kaya, redalah, suka, gembiralah, sokonglah. Kerana ini kesempatan. Anda tak tahu ada masjid yang tak dapat kesempatan. Sama ada orang masjid yang tak bagi. Itu kita tadi kami siang jaga budak. Maklumnya orang miskin macam mana? Bencin tak ada. Jangan. Orang kaya ke miskin ni? Kaya, bahagialah. Kaya apa? Orang tak tanya, awak miskin kaya? Kaya. Kita tengok duit banyak tak? Tak ada. Orang tak minta pun. Betul? Muka orang kaya, muka apa?
Muka paling miskin senyumnya, paling miskin lembutnya, paling miskin baiknya. Jadi nak jadi orang kaya kau miskin? Nak orang kaya juga? Aku pula. So jadilah orang kaya beriman. Orang kaya yang senang sedekah, orang kaya yang senang senyum, orang kaya yang baik, baik hatinya, baik amalnya, baik matanya. Ada apa? Aduh, mulut je baru angkat muka orang tahu sombong, betul? Itu macam mana hebatnya Allah nak bagi tahu kita, hang sombong ke tak? Allah letih. Okey, kehidupan. Rumah besar ke rumah kecil ke? Betul? Siapa rumahnya kecil kan? Rumah besar belaka. Orang kaya, betul? Siapa rasa rumahnya sempit, maka sempitlah hidupnya. Walaupun rumah memang kecil, tapi rasalah rumah tu lah lapang. Solat situ, makan situ, buat homework situ, semua situ. Lapang tak? Allah, mak Umi dulu rumah sepetak je weh. Situ makan, situ ngaji, situ buat homework, situ lah nori, situ lah segala benda. Asal pisau, segala benda lah kat situ. Boleh nampak? Tapi bahagia sangat. Situ je. Tak payah ngemas. Sampai tua tak pandai ngemas. Sebab rumahnya kecil, tak payah ngemas. Sampai tua tak pandai lipat kain. Sebab dia kecil tak pernah lipat kain. Basuh pakai, pakai basuh, basuh pakai. Mana sempat nak lipat? Sampai ke tua tak pandai. Belajar gosok seluar. Ya Rabbi, dah kahwin baru belajar gosok seluar. Bukan tahu. Begini. Ikut yang baru beli tu kan nampak lipat je kan. Oh, kopi ini rupa kalau gosok serika. Nak gosok seluar. Tak tanya malu. Ya Allah bodohnya gosok seluar pun tak tahu. Letih lagi. Betul? Sebab kita tak daya kan. Jadi tak ada orang lelaki. Maknanya kita belajar cara-cara macam mana. Jadi kalau rumah sempit, bahagia ke tak bahagia? Orang rumah sempit pergi rumah orang besar. Orang kaya. Rasa macam mana? Betul ke tak? Jakun. Betul ke tak? Maka di umur 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun bahagia lagi rumah besar. Betul? 60 tahun bahagia lagi tak? Bahagia. Boleh naik atas lagi tak? Tak. 70 tahun bahagia tak rumah tingkat-tingkat? Umur 80 tahun seronok lagi tak? Dewannya besar, hallnya besar. Kita dah duduk mana? Ambil. Saya kat sini je. Jadi umur 80, rumah besar, rumah kecil sama, duduk bilik belakang. Tak payah besar-besar. Sebab dekat dengan tandas kau. Masa muda ni bilik orang gaji, dah tua bilik majikan. Betul ke tidak? Maka redha dengan kehidupan. Baru jumpa redha. Belum last. Ada sikit lagi, boleh? Alam sudah, kehidupan sudah. Redha dengan rezeki. Saya dah buat macam-macam bisnes tapi tak jadi-jadi. Apa nak jawab? Dah itulah rezeki saya. Itu satu hal. Itu namanya redha. Redha maknanya apa? Dapat, terima dan berusaha. Kalau pasrah, dah itulah rezeki saya. Itu je lah. Tak berusaha dah. Saya buat macam mana pun itu je lah. Dah memang Allah bagi yang tu je lah. Itu datang rezeki sejupak tak jadi segantang. Itu pasrah. Artinya dapat ujian, dapat dugaan, tapi tak berusaha untuk keluar dari dugaan. Saya ibu tunggal macam mana? Anak ramai macam mana? Takkan nak bunuh anak orang kecil. Betul ke tak? Ini hadiah dari Allah. Usahalah sebab anak ada rezekinya. Kamu buka ruang untuk rezeki itu. Allah dah buka, kamu tak cari. Macam mana? Isi borang, minta permohonan, minta derma, minta segala benda. Minta boleh, tapi usahanya bukan itu. Allah bagi kaki tangan, betul? Jadi tukang cuci pun cukup. Imam Syafi'i, ibunya ibu? Ada ayah tak? Ibu tunggal. 3-4 ulama besar. Semua tak ada? Tak ada bapak tapi hidup. Maknya cuci kain dia selamat. Okay, sebab tu dalam buku yang ditulis ada satu kes di mana anak tak tahu mak tu jadi tukang cuci dan dia tahu maknya susah bila majikan yang temu buduga dia. Okay, kamu belajar macam mana? Belajar pakai belanja sendiri. Mak kamu kerja apa? Tukang cuci. Apa majikan tu kata? Kamu balik nanti tengok tapak tangan mak kamu.
Dia dah menanggung kamu selama dalam pengajian dan kamu lulus. Besok kamu datang balik jumpa saya. Okay. Balik dia buka tangan, baru pegang je tangan mak dia, nangis dah. Tangan mak pecah-pecah. Itu kan cuci. Kembang. Sakit. Tapi terus juga mencuci. Nangis dia jumpa bos. Saya selama hari tak pernah tanya, tak pernah tengok tangan mak saya. Saya tahu dapat duit je. Lah ni baru saya tahu, ya Allah. Masa dia dah tengok tu mak yang tengah cuci. Habis dia tengok tangan mak dia, biar saya yang cuci. Membangun keyakinan, membangun kekuatan, membangun apa yang namanya ihsan. Itu contoh kekuatan. Okey. Tadi redha apa? Rezeki. Okey. Siapa orang kaya kat sana? Tak angkat lagi. Sederhana. Okey, lupa. Jadi redha. Terlanggar satu. Redha dengan takdir. Sebelum rezeki. Minta maaf, salah. Lompat ke bawah nak cepat habis. Okay? Redha dengan takdir. Saya ditakdirkan tak ada anak. Apa rasa? Redha je lah. Bermakna dia kena belajar sayang anak orang. Saya pernah pergi satu masjid di Ceras. First couple tersebut, dia orang-orang yang kita mengurus masjid lah, sebab ada sekolah, ada apa. Doktor kami dua orang ni tak ada anak. Jadi kami cuba sayang semua budak yang datang masjid. Itu lebih baik orang anak 2 je, awak anak 40. Tak best ke? Oh ya juga ke? Yang kata, oh kesian. Pasal apa tak ada anak, tak pergi berubat ke, tak urut ke, tak kira. Penat tak? Menyakitkan perut orang. Ada tak orang macam tu? Kamu tak begitu ke, tak begini ke, tak begini? Banyaknya begitu begini. Terima takdir. Kamu ditargetkan dapat anak 40 orang ni kat sekolah tahfiz ni. Bahagia ke tidak? Kalau kamu bahagia dengan 40 orang ni, rugilah orang yang anaknya 4 je. Rugilah orang yang anaknya 10 je. Kamu ada 40. Artinya kamu lebih kaya ke tak? Terima kasih doktor. Sebab saya kadang-kadang sedih bila orang tanya, tak ada anak ke? Dia tak redha dengan takdir. Nampak? Jangan tanya, awak ada operation ke? Awak mandul ke? Awak, ya, tak payah. Mulut laser. Belajar jangan mulut laser. Yang keluar dan yang masuk. Jaga yang masuk dan jaga yang keluar. InsyaAllah tak ada orang yang luka lagi lepas ini. Okay? Oh, jadi apa jadi itu? Anaknya kerja apa? Pungut botol tin kosong. Okey. Gantung jual kat kedai. Boleh ke tak? Malu nak cakap. Kerja ke tu bukan tu? Kerja. Okey. Jadi takdir maknanya apa saja yang Allah sudah petakan dalam hidup. Siapa pegang peta kita? Allah. Bagi jawab je. Tapi aku ngoknya 4 lori juga. Orang yang ada redanya dengan takdir, dia tidak akan merungut lagi. Kena basuh, kita masak basuh. Masak makan basuh. Letih dah. Ni mak-mak ni. Tak ada kerja lain ke suruh nak buat ni. Dah suruh masak. Mak masak sedap. Penampar kan tu. Siapa yang balik rumah mak dia, dia suruh mak dia masak, itu zalim. Kalau tak boleh masak, beli kat kedai mamak. Kedai tak mamak tu bawa balik. Jangan bagi mak masak. Boleh ke tak boleh? Mak masak sedap, kita rindulah nak masak rendang. Mak penampar kamu tak? Bila dia dorong begitu, mak rasa apa? Bersalah tak masak. Jadi kita yang balik rumah mak, jangan cakap nak puji-puji mak tu. Mak tu punya merangkak pandai masak tu. Betul? Potluck. Senang cerita potluck. Bawa ada beradik balik potluck. Kau bawa ni, kau bawa ni, kau bawa ni. Ada satu kes. Kes lah pula. Tak habis pula. Okey. Cerita potluck. Potluck bawa nasi ke bawa lauk? Lauk. Nasi tak payah, betul? Ada hamba Allah ni, adik-beradiknya 8. Dia bawa lauk juga. Lepas tu balik rumah mak, siapa masak nasi? Mak masak nasi kan senang je. Betul tak? Dia boleh bawa nasi dan bawa lauk. Dan dia tak makan nasi mak dia.
Sedih tak? Jangan. Itu sebab dia diceraikan. Kerana melukakan hati mak saya. Saya tak sanggup tengok mak saya sedih. Jangan main-main. Silat-silat potluck hilang lak. Okey, balik. Ampun. Ini direkam ni, minta ampun Ustaz. Penceramah Malaysia, kau suruh rakam, kan letih jadi. Minta dia edit, kata pulanglah macam mana pun. Okey. Faham dengan takdir? Jelas? Mak suka, mak tak suka, nasib. Mak sayang hang, tak sayang aku. Takdir ke bukan? Entah. Tak tahu jawab ya ke tak? Takdir lah, mak kata aku layan sama je, hang yang rasa. Nampak tak? Mak sedih kalau mak anak dia kata tak adil, jangan. Itulah takdir kita. Jadi anak nombor 1, laser setengah mati, nak marah orang je kerjanya. Mana ada beradik sayang? Along, hentian. Along, siapa Along sini? Mulut, muka. Muka komando semua. Jadilah Along yang lembut, jadilah Along yang santun, jadilah Along yang hormat adik-adik. Ini Along ni. Apa-apa cakap dengan Along dulu. Macam bersono lu. Takdir kamu jadi anak yang tak banyak, tak mesra, jadi anak yang tak berapa diberi perhatian. Kalau kita boleh berdikari, memang anak mak tak lepas, memang mak lepas kita, betul? Masa dulu Along kena buat sendiri, ini buat ini, buat sendiri. Masa hang semua mak buat orang. Menyesal tekan takdir. Ramai orang menderita sampai ada yang tak boleh maaf. Jadi maafkan orang semua, betul? Along galang ke segala pun tak kisahlah. Artinya takdir sudah dipetakan begitu. Dirasakan macam tak adil. Tapi adil ke tak? Tanya semua mak, mana tak adil? Tapi anak kata, mak memang abang tu gini, adik tu begini, kita gini. Artinya tidak redha dengan takdir. Mak datang KL tak datang rumah saya, doktor. Datang rumah abang saya, datang rumah adik saya, tak pergi rumah saya. Awak nangis buat apa? Kalau nangis mak awak datang tak? Tak. Tu. Tak. Mak tak nak datang, kita pergilah rumah abang, kita pergilah rumah adik. What's so big deal, betul? Saya tak tahu apa salah saya. Mak saya datang Putrajaya, tak datang mak saya. Saya tahu dia 5 hari kat Putrajaya. Pergilah dah. Itu teruk datang jumpa kaunselor. Susah hati, untung tak? Lebih baik masak sedap-sedap, pergi rumah Along, pergi rumah adik, kan selamat. Hari ni ibu kat mana? Mak kat mana? Kat rumah adik ke rumah abang? Rumah adik. Jom. Okeylah rumah adik. Bagi ke tak? Ini rasa saya telah anak malang. Nampak. Ini banyak. Cuba jadi kaunselor banyak contoh. Okey. Kan tak habis lagi 2 minit. Last. Okey, last kali rezeki. Dah terjaga lagi. Apa pun gaji yang anda dapat, apa pun duit yang anda dapat, apa pun jualan yang anda dapat, itulah rezeki. Dah dapat sikit ke dapat banyak, tetap memberi. Kalau nak rezeki yang sikit jadi banyak, memberi. Nak rezeki yang banyak tapi berkah, memberi. Sebab itu Sayyidina Ali kata apa? Yang paling sulit ialah memberi ketika kita sempit. Jadi dari hari ini redha dengan rezeki. Redha tak dengan rezeki ada? Dalam beg ada duit tak? Ada, syukur. Banyak ke sikit? Mesti sikit, tak ada yang banyak. Itu namanya tak redha. Duit RM1 ke 10 tapi duit tak? Duit sawat. Boleh nampak? Tak pernah rasa dalam beg tu duitnya banyak. Tak akan banyak sampai mati. Boleh nampak? Lah macam mana? Nak beli buku RM10, duit RM9, minta nganti hutang RM1, boleh tak? Sebab nak beli juga, betul? Contoh, yakin dengan rezeki. Hari ini tak ada, esok ada. Betul? Hari ini lebih, esok kurang, betul? Saya berniaga dapat modal je. Syukur, ambillah masih ada modal. Ada orang tak ada balik modal, okey tak? Okey juga, hari ni rugi. Allah kata untung, tapi ada satu hari rugi, betul? Sehari je, sebulan untung dah. Sebulan sakit, sehari je demam. Bahagia tak? Allah tak sangka pula nak demam hari ni loh. Minum air kelapa 4 lori. Selesai. Okey. Jadi itu di antara. Jelas agaknya? Jadi kau nak redha, semak balik 6 butiran ini. Aku dah bahagia tak?
Dengan apa? Dengan diri aku. Sakit pun bahagia. Sebab sakit dapat ampunan. Mak kita tu, ya Allah, sakit itu, sakit ini, sakit ini. Orang tua. Betul ke orang tua sakit? Pergi hospital, orang muda-muda. Jadi reda orang tua memanglah patut sakit. Sebab dia nak dijemput balik. Jangan tak sedar diri. Agak berubatlah. Allah kata tidak ada penyakit yang tak ada ubat. Jadi sekali lagi kita bangun kekuatan kita nak redha. Ada banyak benda yang kita kata kekuatan redha itu meraih lagi nikmat dari Allah. Nak semua ibadah diterima. Tak redha dengan takdir, tak redha dengan rezeki, rezekinya sakit, tak redha dengan takdir, tak jumpa namanya bahagia. Mudah-mudahan sedikit tajuk ini akan membantu kita melihat balik ke dalam diri. Apa redha yang aku sangkut? Redha rezeki ke sangkut, redha badan ke sangkut. Muka memang tak cantik, macam mana gigi dah tak ada. Itu salah gelak. Mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Maha dekat. Ya Allah yang Maha mendengar. Ya Allah yang hadir. Ya Allah yang nampak. Ya Allah yang melihat. Ya Allah yang mengadun. Ya Allah yang mengurus. Ya Allah yang Maha mengasihani. Ya Allah, kami manjatkan kesyukuran kepadamu. Ya Allah, menghimpunkan kami di rumahmu ini. Ya Allah, masukkanlah kami sebagai orang yang mengimaratkan masjid ini. Ya Allah, jadikanlah kami yang dapat ampunan dalam majlis ini. Ya Allah, jadikanlah kami bertambah imannya semasa berada di sini dan di rumah kami. Ya Allah, jadikanlah kami redha dengan apa yang kau berikan. Ya Allah, apa yang kau takdirkan. Ya Allah, apa yang kau rezekikan. Ya Allah, apa yang kau hadiahkan dari jasad kami ini. Ya Allah, kami banyak menjaga jasad tapi tidak menjaga rohnya. Ya Allah, menyebabkan redha kami cacat kerana roh kami sakit. Ya Allah, maka hari ini ya Allah kami mohon darimu dengan limpah kurniamu di waktu duha terbaikmu ini, agar kami dianugerahkan redha dengan apa yang ada pada jasad kami, redha untuk membantu membaiki roh kami. Ya Allah, kami mandi 3 kali sehari membersih jasad, tapi kami tidak membaca Al-Quran untuk membersih roh. Ya Allah, kami banyak untuk buat kerja rumah tapi sikit buat kebajikan. Ya Allah, kami urus anak tapi banyak yang tak redha. Ya Allah, kami urus ibu tapi tak ada dengan kasih sayang. Ya Allah, kami masak tapi tidak dengan zikirmu. Ya Allah, maka pagi ini sekali lagi kami mendatangkan dengan rendah hati, meraih hidayah darimu. Ya Allah, agar kami dimasukkan orang-orang yang redha, diangkat keyakinan setinggi-tingginya sebagaimana keyakinannya para nabi yang kami bincangkan sebentar tadi. Ya Allah, kami ingin masuk syurga tempat Nabi Adam diciptakan. Ya Allah, kami walaupun kami banyak kesalahan-kesalahan, maka kami akan berusaha. Ya Allah, untuk bertaubat sebanyak-banyaknya, beristighfar setiap nafas dan nadi kami. Ya Allah, maka terimalah kami sebagai calon-calon syurgamu. Walaupun kami rasa mungkin tidak layak, tapi kuasamu membantu dan mengangkat seluruhnya, kerana kami tidak tahu penilaian manusia dan penilaianmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bekalkan roh kami roh yang sehat, jasad kami jasad yang sehat dan bersih. Ya Allah, agar kami mampu menjaga iman kami. Ya Allah, menjaga keyakinan kami, agar kami benar-benar dijemput dalam keadaan benar-benar bersedia jasad dan roh. Ya Allah, berkeyakinan dan bersedia dari segi keyakinan, keimanan yang mantap. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa takut. Ya Allah, untuk berangkat bertemu denganmu. Kami redha dengan peta hidupmu. Kami tidak tahu berapa hari lagi yang kami diberikan kesempatan untuk menambah ilmu.
Andai kesempatannya masih panjang, bagilah kami sehat untuk terus menambah ilmu supaya bertambah keyakinan dan keimanan. Andainya masih sedikit, berikanlah, terimalah ibadah yang sedikit ini. Gandakanlah dia untuk kami layak masuk syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dia membantu kita merasa nikmatnya, kekuatan-kekuatan yang nak membantu kita merasa jadi hamba Allah ini adalah kesempatan terbaik. Jadi Umi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Andai kata panjang umur kita berjumpa bulan depan. Jangan lupa minta maaf orang kiri kanan, takut tak jumpa lagi. Minta dia doakan kita kalau kita dalam keadaan tidak sihat ataupun kita dalam beranggap berjumpa Allah. Salam jangan salam kosong, salam dengan pesan. Maafkan saya ya. Okey. Ingat nama saya ya. Jemput nama saya kalau awak ke syurga. Itu di antara pesanan-pesanan cinta, okey? Jadi sekali lagi jumpa lagi insya-Allah. Salam lagi sekali kau tak ada pesan. Betulkan pesannya. InsyaAllah anak kita akan biasa begitu. Mulakan dengan kebiasaan, InsyaAllah jadi habit atau jadi karakter. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.